Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan topik yang seterusnya. Okay, bagi subjek EGF 4043. Okay, Food Packaging Technology. Okay, so kita akan teruskan dengan chapter 6. Okay, chapter 6 kita akan menceritakan mengenai Quality Control, Evaluation and Testing of Transport of Package. So lebih kepada testing. Okay, macam mana kita nak testing packaging. Okay, contoh-contoh testing yang wujud dalam packaging industri ni lah. Okay, so tanpa membuang masa, okay, kita akan teruskan. Okay, so next. Okay, so learning outcome. Okay, describe factor affecting quality in packaging. Macam mana faktor yang mempengaruhi quality packaging. Okay, discuss method of hazard evaluation and packaging quality control. Okay, apa contoh quality control ataupun hazard yang boleh kita evaluate dan kena pasti, okay, dalam packaging industries. Okay, apply the test method use in the test. Apakah metod yang boleh digunakan dalam test? Apakah kaedah yang boleh digunakan dalam test? Okey, seterusnya. Alright, okay. Yang ini kita cerita pasal factor affecting the quality in package dululah. Okay, so apakah faktor yang memberi kesan kepada quality packaging ini? Okay, macam mana yang faktor, okay, yang membolehkan kualiti dan packaging ini terjejas ataupun terefek. Okey, yang pertama, okey, a statement from supplier that the packaging is made of FDA and or USDA approved material. Package composition should be listed on the statement. Okey, so pertama sekali adalah, adakah packaging yang dihasilkan oleh satu-satu company packaging itu telah mengikut piawaian ataupun peraturan daripada FDA ataupun USDA. Badan-badan seperti FDA dan USDA ni mengeluarkan spek ataupun mengeluarkan peraturan ataupun panduan untuk pembuatan packaging ini. Adakah packaging yang dihasilkan oleh satu-satu company packaging itu, okey, menepati piawaian, okey, menepati peraturan yang ditetapkan oleh FDA dan USDA. Okey, alright, so yang seterusnya, okey, dimension of carton, jar, bottle or box. Okey, dimension. Okey, dimension ni bermaksudnya ukuran, panjang, lebar, tinggi. Okey, so macam mana ukurannya, okey, akan memberi kesan kepada quality packaging tersebut. Okey, so kadang-kadang ada ukuran macam ni, panjang dia lebih panjang daripada lebar ke, okey, lagi panjang pada tinggi ke, okey, compare pada packaging lain yang berlainan dimensinya daripada segi panjang, lebar dan tinggi. Okey, lain tahap ketahanan dia. Okey, kalau kotak ni dimension dia, ukuran dia kecil sikit compare pada ukuran yang besar sikit, mungkin yang kecil sikit lebih kukuh ke, okey, kualiti dia berbeza. Okey, daripada segi dimension dia, okey, ukuran dia, panjang, lebar, tepi, okey, akan mempengaruhi kualiti packaging tersebut. Sorry ya, batuk. Okey, seterusnya, strength of the container and sustainability. Okay, container and suitability. Okay, kesesuaian for stacking, freezing and microwaving. Okay, adakah packaging yang dihasilkan itu dia tahan dan kuat, okay, untuk di stack ataupun di freeze atau microwaving. Okay, maksudnya depend pada material tu lah. Material packaging itu, adakah material packaging itu yang dihasilkan itu dan juga mungkin design packaging itu dia membolehkan packaging itu kuat, boleh tahan stacking. Stacking ni macam mana? Stacking ni adalah bila kotak ditindih susun atas kotak lain, susun atas kotak lain, bertindih kotak tu disusun dalam storage. Okay, adakah dia boleh tahan berat kotak-kotak lain yang ditindih-tindih tu? Okay, tu nama dia stacking. Okay, seterusnya freezing. Okay, boleh tahan sejuk ke tak? Okay, adakah kotak itu daripada kertas, boleh tahan sejuk tak? Okay, kalau betul desainnya, betul dimensionnya, even kotak pada kertas pun boleh tahan pada suhu yang tinggi. Okay, pada suhu yang rendah. Okay, freezing. Okay, microwaving, microwave lah. Okay, seterusnya,
Yang keempat, strength of seals or fit of the lid. Okey. Kekuatan penutupan tu, okey. Kekuatan seal tu, okey. Untuk penutupan satu packaging itu. Okey, for heat scale, untuk heat seal package, the temperature required for sealing are critical. Okey. Bermaksud kalau contohnya, sebagai contoh, heat seal, okey, menggunakan pemanasan yang plastik posh biasa tu kita panaskan, dia cair dan dia melekat kan. Okey. So kalau untuk jenis seal macam tu, dia kena make sure temperature yang dipakai tu sesuai dan betul-betul boleh seal packaging tersebut. Okey. Okey, sebab kalau dia tak tentukan kekuatan untuk seal itu, okey, heat untuk heat seal satu-satu packaging itu tidak dapat dikenal pasti dengan betul. Okey, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah contohnya kalau packaging material ini, okey, contohnya HDPE. Okey, dia ada suhu tertentu yang membolehkan dia cair dan melekat jadi seal penutup tu. Okey, kadang-kadang kalau tak cukup haba yang di-apply pada material tersebut, dia tak boleh melekat. Okey. So dalam kategori plastik pun boleh check lah mana yang paling senang nak heat seal. Okey. So mungkin kalau yang susah nak seal tu kena guna temperature seal yang lagi tinggi. Tu maksud dia kat situ. Okey. So kena make sure material itu kena dengan seal. Okey. Sebabnya kalau tak, dia akan efek pada kualiti. Sebabnya kadang-kadang kalau seal itu tidak berjaya menutup sepenuhnya, mungkin ada tempat-tempat yang tak melekat. Okey. So kualiti dia akan rendah lah, kita panggil. Okey, adakah material itu sesuai dengan heat seal dia? Okey, yang seterusnya, okay, ability to restrict or allow airflow, moisture or light. Okey, kebolehan, okey, untuk membenarkan airflow, moisture or light. Okey, permeability. Okey, ni sama juga. Okey, kembali kepada material. Okey, tahap permeability. Okey, tahap satu-satu material itu boleh tembus. Okey, boleh ditembusi oleh moisture, air, uap air. Okey, boleh ditembusi oleh cahaya. Okey, boleh ditembusi oleh udara. Okey, semua itu akan efek kepada the permeability. Okey, the permeability of the packaging. Okey, dia akan efek kepada kita panggil sebagai dia akan efek kepada quality of the packaging. Alright. So ini adalah faktor-faktor berkaitan dengan macam mana sesuatu itu boleh efek kepada quality in packaging. Okey, seterusnya, okay, method of evaluation. Okay, method of evaluation. Okay, test the package. Okay, so kalau kita buat satu packaging, okay, salah satu benda yang kita akan ambil kira adalah evaluation of hazard. Okay, evaluation of hazard. Hazard ni maksudnya apa-apa yang boleh mencemarkan makanan kita lah, ataupun merosakkan packaging kita. So cara nak kita evaluate hazard, okey, ada tak hazard, okey, ada tak masalah pada kita punya packaging ni. Okey, so pertama kita kena test package. Okey, langkah pertama adalah kita test dulu package, adakah ada hazard ke tak ada. Okey, apa test yang kita boleh buat? Okey, nanti di hujung slide ini nanti ada cerita pasal test-test yang boleh dilakukan. Okey, yang kedua, okey, yang ni test, ada banyak test, nanti kita akan cerita test tu. Okey, pertama test the package. Okey, yang kedua, know the distribution environment. Kita tahu kat mana packaging ataupun produk kita itu dipasarkan. Okey, dihantar ke kedai-kedai ataupun di kawasan-kawasan tertentu. Macam mana environment situ, panas ke, sejuk ke? Okey, so kita kena tahu macam keadaan macam mana produk kita itu bergerak. Dia akan lalui environment macam mana. Okay, so kita boleh tahu, maksudnya kat sini apa yang kita check sebenarnya, yang kedua ni kita check environmental hazard suatu penghantaran, suatu distribution. Ni ada dalam chapter 1 itu. Okay, yang seterusnya, continuously review and improve. Okay, so bila kita dah kenal pasti hazard tersebut, okay, kita tengok balik, review, tengok balik dan juga kita improve. Okey, kita baiki tang mana yang bermasalah.
Okay, yang terakhir stay up to date. Okay, bermaksud kita make sure daripada masa ke semasa kita sentiasa melakukan hazard evaluation. Bukan bermaksud sekali buat je dah cukup. Daripada masa ke semasa, mungkin 6 bulan sekali ke, setahun sekali ke, secara berkala, kena berterusan buat. Sebab apa? Sebabnya hazard itu mungkin ada hazard baru yang datang yang kita tak sedar kalau kita tak buat balik hazard evaluation ni. Alright. Okay, so itu adalah method of hazard evaluation. Okay, yang seterusnya, okay, apakah jenis hazard yang boleh terdedah kepada packaging ataupun produk kita lah. Okay, yang pertama adalah shock, yang kedua vibration, yang ketiga compression, yang keempat adalah atmospheric condition. Okay, kita tengok dulu shock. Okay, shock ini apa ni? Okay, basically shock adalah bila package atau produk kita itu dia terjatuh. Okay, sewaktu terjatuh ataupun berlaga, okay, mungkin akan berlaku shock. Kejutan. Okay, so macam produk jatuh, dia terhempas, betul tak? Kan, betul. Okay, so bila terhempas, okay, itu yang kita panggil sebagai impact tu datang kepada packaging tersebut. Keadaan itu kita panggil sebagai shock. Okay, so okay, kat sini dia bagi tahu juga, okay, base is generally defined as a bottom surface when the package is the most stable orientation. Sorting operation cannot always honor up arrow or orientation labels. Okay, so kat sini cara untuk kita mengatasi, okay, kalau nak mengatasi masalah shock ini adalah dia akan lebih kepada design. Okay, adakah design kita tu sesuai untuk menghadapi shock? Okay, terutama kalau kat sini kita tengok base lah. Bila kita angkat satu barang, angkat satu kotak, okay, angkat satu packaging, okay, yang akan jatuh dulu adalah tapak dia. Okay, adakah tapak dia boleh menyerap shock? Okay, boleh menyerap shock ini. Okay, seterusnya, okay, itu saja mengenai shock. Okay, vibration maksudnya getaran. Okay, so potentially damaging vibration may occur during transit by road or rail. Okay, so vibration ni selalu berlaku sewaktu proses distribution iaitu bermaksud sewaktu penghantaran dalam lori ke, dalam kontena ke. Okay, akan ada gegaran berlaku, confirm akan ada gegaran berlaku. Okay, so gegaran ini dia berlaku pada dia, kalau compare pada shock lebih kuat. Okay, dia punya tekanan dia lagi kuat daripada vibration. Vibration ni tekanan dia sangat rendah, tetapi dia berterusan pada masa yang lama, vibration ni. Okay, so lama kelamaan produk mungkin boleh rosak. So adakah packaging kita mampu menahan vibration? Okay, boleh tahan tak vibration daripada dalam tempoh yang lama? Okay, so parcel carrier use a number of different transport mode. Okay, so the modes can be unique vibration characteristic and package product can be react differently each. Okay, so kita kena pasti produk kita tu tadi sewaktu transportation, okay, macam mana keadaan dia lalui. Adakah dia naik kenderaan ini, okay, contoh naik lori, ataupun naik kapal terbang, ataupun naik kereta api, okay. So lain jenis pengangkutan, lain dia punya tahap vibration yang akan berlaku kepada produk kita. So kita kena tahu, okay, perjalanan produk kita, macam mana keadaan vibration yang dilaluinya, okay, supaya kita boleh design kita punya packaging lebih kukuh. Okay, so yang seterusnya, compression. Okay, compression maksudnya tekanan lah. Compress, okay, tekan. Okay, so warehouse storage is not generally a part of parcel distribution. The package are stacked in the long haul transport vehicle and resultant compression force are dynamic. Okay, dynamic compression can be several times magnitude of static compression. Okay, since the package orientation with load can be predetermined, package must be able to withstand this compression in any direction. Okay, so sewaktu kita penyimpanan ataupun sewaktu kita penghantaran dalam lori pun, okay, produk-produk ni bila kita dihantar secara pukal, secara banyak, okay, dia mesti akan berlaku compression antara
packaging, satu packaging dengan packaging yang di sekelilingnya. Okey. Kalau contohnya dalam pengangkutan, okey, dalam lori tu susun banyak-banyak, okey, di antara packaging yang tersusun tu kan banyak kan, okey. Okey, akan berlaku compression. Okey, kalau yang dalam apa ni, transportation itu kita panggil sebagai dynamic, dynamic compression. Okey. Kalau dalam tempat storage, okey, dalam tempat storage, okey, dia susun juga kan, susun juga, okey, tapi dia tak bergerak ke mana-mana, dia ada dalam storage, ada dalam penyimpanan. Itu compression kita panggil sebagai static compression. Okey, itu kalau duduk diam satu tempat, nama dia static compression. Bila disusun dengan packaging yang banyak-banyak, stacking dan sebagainya. Okey, kalau dalam penghantaran disusun banyak-banyak dalam penghantaran, itu kita panggil sebagai dynamic compression. Okey, so packaging kita kena design dia boleh tahan compression. Alright. So next. Okey, apa lagi hazard dia yang ada? Okey, atmospheric condition. Okey, atmospheric condition. Okey, mungkin daripada keadaan apa ni, sekeliling jugalah, melibatkan humidity, okey, kelembapan satu-satu tempat tu, okey, mungkin altitude, ketinggian, okey, okey, air containing seal component, okey, static discharge, okey, okey, electrostatic, okey, pergeseran boleh menyebabkan ada electrostatic, okey, takut produk mudah terbakar, okey, contohnya, okey, kelembapan, packaging boleh rosak, okey, jadi lembik kotak, mana tahu kan. Okey, so atmospheric condition, okey, kalau kita lalu produk kita bawa ke altitude yang tinggi, okey, perbezaan pressure boleh berlaku. So apa efek pada atmospheric condition ni sebenarnya? Okey, contohnya kalau dalam produk kita ada headspace kan, okey, ada kandungan udara. Okay, so dia mungkin akan berlaku kalau pada altitude, okay, altitude yang lain daripada kita kat normal kat bawah, dia mungkin altitude yang tinggi kat sana, perbezaan tekanan udara, okay, sekeliling berbeza. So ada potensi mungkin produk tu boleh bocor ke, meletup ke kat atas, kita tak sure. So ada perbezaan tekanan udara dekat tempat-tempat yang lain ataupun ketinggian yang lain. Okay, so kita kena make sure packaging kita boleh tahan atmospheric condition. Sebab dia adalah salah satu hazard yang mungkin berlaku. Okay, alright, even temperature sekalipun. Okay, sebabnya contohnya hari tu saya tanya kawan saya kerja kilang sos, okay, kilang sos live, okay, dia buat packing macam yang untuk KFC, okay, tapi ada masalah di mana bila dihantar ke luar negara, okay, lalu naik kapal, okay, produk dia bocor lah. Okay, mungkin ada perbezaan altitude ataupun atmospheric pressure yang berbeza sebab kita hantar ke negara luar. Perjalanan tu menempuh macam-macam altitude dan pressure udara. Kemungkinan ada efek tu, menandakan packaging dia tak tahan atmospheric pressure, okay, di luar negara. Contohnya macam itu. Okay, so ini jenis-jenis hazard yang ada lah. Okay, seterusnya, okay, habis pasal 4 hazard tu. Okay, so basically ini adalah effect of environment of package. Okay, so the packaging has to perform function in 3 different environment. Okay, kalau kita secara kasarnya environment kita, okay, ada 3 jenis. Okay, kalau tak dapat menepati packaging kita tak dapat tahan kepada 3 jenis environment yang akan saya sebutkan kejap lagi, okay, dia akan menyebabkan produk kita ataupun packaging kita rosak lah, tak berkualiti lah. So efek dia akan bawa kepada customer complaint, okay, produk kena reject dan sebagainya. Okay, mungkin tak maju ke produk kita. Okay, orang tolak lah sebab apa? Tak berkualiti packaging dia. Okay, so apa jenis environment yang ada sebenarnya? 3 yang saya kata tadi. Okay, yang pertama adalah physical environment. Yang kedua adalah ambient environment. Yang ketiga adalah human environment. Okay, so kita tengok satu-satu balik. Okay, apakah dia? Physical environment dulu. Okay, so physical environment, so basically ini adalah environment di mana kerosakan disebabkan physical. Okay, yang kita sebut tadi physical, shock, okay, vibration, okay, itu adalah contoh hazard daripada segi environment secara fizikalnya. Hazard yang datang secara fizikal daripada environment, physical environment hazard.
Okay, shock, vibration. Okay, so next. Okay, ambient environment. Okay, this is environment where which surround the package. Okay, damage to the product can be caused result of gas. Okay, water vapor, light. Okay, so pada hazard yang datang daripada ambient environment ini adalah disebabkan apa? Disebabkan contohnya adalah oksigen, gas di sekeliling kita, water vapor, kelembapan di sekeliling kita. Okay. Cahaya, light. Okay, mungkin packaging yang tak tahan dengan cahaya ada juga. Okay, boleh merosakkan produk ke dalam ke. Okay, tak boleh kontrol ketembusan cahaya. Okay, microorganism, bakteria, microorganism. Okay, basically kalau korang tengok balik, contoh-contoh yang dibagikan untuk ambient ni adalah contoh-contoh benda yang sangat halus dan tak nampak dengan mata kasar lah. Okey, cahaya kita tak nampak kan, tapi kita tahu dia ada kan, oksigen semua tu. Okey, benda kita tak boleh nampak dengan mata. Okey, temperature, okey, microorganism, okey, even contaminants. Okey, contohnya habuk, okey, exhaust daripada asap, exhaust semua tu. Okey, habuk-habuk halus. Okey, itu pun dalam kategori ambient environment punya effect. Okey, hazard yang datang kepada package kita. Okay, so itu yang jenis kedua lah. Kalau tadi physical damage sebab shock, vibration, okay, tekanan lah, lebih kepada tekanan daripada luar. Okay, kalau yang ini ambient environment, benda yang boleh merosakkan, okay, benda yang kita tak nampak, okay, cahaya, microorganism, habuk, okay. Okay, next. Okay, last sekali kita ada human environment. Okay, ini adalah disebabkan manusia lah. So sebabnya package kita kalau bergerak ke mana-mana, okay, mesti ada manusia yang handle. So macam mana manusia handle, kadang-kadang tak semua boleh handle dengan tertib dan tepat lah. So kadang-kadang mungkin sepanjang buat kerja, ada masa dia jatuh lah, okay, terbocor lah. Semua disebabkan kesilapan manusia yang handle dia. Okay, okay, so basically human error lah, macam tu lah. Okay, personal error. Okay, contoh macam tu lah. So human environment, this environment which the package interact with people, and designing package for environment requiring knowledge, variability, consumer capability, vision. Okay, so bermaksud kalau untuk human environment ni, kita sebenarnya kita boleh kena pasti juga. Okey, macam mana nak design supaya orang senang bawa contohnya. Okey. Mungkin buat handle pemegang. Okey, so tujuan ada handle pemegang untuk menghadapi human environment ni. Takut ada masalah bila orang handle susah nak pegang, terjatuh dan sebagainya. Contohnya macam itulah. So kita boleh kena pasti masalah apa yang berlaku kat human environment ni. Okey. So dan kita boleh atasi daripada segi bentuk design packaging tersebut. Alright, so next. Okay, tadi saya dah cerita, okay, dalam step pertama nak buat hazard evaluation tadi saya sebut buat test. So apakah test yang boleh buat? Okay, ini contoh-contoh test yang boleh buat lah. Ada burst test, ada tear resistant test, ada tensile test, ada water vapor transmission rate, WVTR test, dan ada impact strength. Okay, okay. So next kita tengok satu-satu. Okay. Okay, test yang boleh kita buat. Okay, burst test ini basically adalah untuk selalu produk seperti paper, okay, di mana kita apply hydraulic pressure build up, okay, ataupun pneumatic. Okay, apa maksud pneumatic dengan hydraulic? Okay, kalau hydraulic ini adalah bila kita bagi tekanan menggunakan bendalih, menggunakan air, liquid. Okay, kalau pneumatic adalah tekanan bila kita bagi tekanan menggunakan udara. Bila kita guna gas, nama dia pneumatic. Okay, pneumatic pressure. Kalau kita hydraulic, maksudnya dia adalah liquid punya, tekanan datang daripada liquid. Okay, so test yang kita boleh buat. Okay, kenapa? Ini contoh benda yang tekanan yang kita boleh bagi pada packaging lah. Burst ni apa maksud? Burst ini maksudnya meletup, pecah. Okay, so salah satu contohnya adalah paper bag. Okay, paper bag kita boleh masukkan udara. Okay, masukkan udara dan kita tiup dengan udara tersebut, tutup packaging
paper tadi, okey, satu paper bag tu kita tiup dengan udara, tengok pada tekanan udara yang keberapa yang membolehkan packaging itu meletup. So kita tahu kekuatan produk kita. Kita boleh buat burst test, okey. Berapa tekanan yang kita perlu masukkan untuk pecahkan packaging tersebut. So kita boleh tahu daripada situ berapa tekanan maksimum untuk packaging kita. Okey, berapa ketahanan packaging kita untuk terima tekanan. Okey. Tak kisahlah tekanan, tapi kalau tekanan selalu kita buat test dengan tiup angin lah, tiup udara kat dalam package. Nak tengok burst dia. Okey, berapa kekuatan, berapa tekanan yang membolehkan packaging itu burst, meletup. Okey. So yang kedua, okay, tear resistant, tear. Okay, tear ni koyak lah. So ni kita check pada selalunya produk seperti kertas jugalah, packaging kertas lah. Okay, ada internal tearing, ada edge tearing. Okay, ini adalah kita senang cerita kita buat testing untuk tahap force ataupun energy yang diperlukan untuk kita koyakkan sesuatu packaging tersebut. Okay, so biasa test ni kita hari tu kita dah belajar pasal paper grain kan. Okay, so kita akan check daripada kedua-dua arah. Adakah ikut paper grain dan lawan paper grain. Nak tengok okey ketahanan kertas tersebut berapa kekuatan force, okey, ataupun stress yang diperlukan untuk kita koyakkan kertas itu daripada arah ni dan daripada arah ni lah. Okey. Kat sini dia ada formula lah, tear factor, okey, tear resistant in gram, okey, bahagi dengan basic weight in GSM. Okey, yang ni tak apa, yang ni korang abaikan. Okey, yang ni saya takkan tanya lebih dalam lah. Saya akan tanya biasanya at least nama test ni saja. Okey. So tak perlu pergi lebih dalam lah untuk ini. Alright. So at least ingat tajuk dia, tear resistant. Okay. So next, tensile strength. Okay, tensile strength ini adalah selalunya dikaitkan dengan tekanan ataupun mungkin kekuatan force, okay, untuk sesuatu benda itu patah ataupun putus lah. Kalau dekat lab kita ada tensile strength machine di mana kita akan kepit. Okey, kita akan kepit kita akan kepit satu jenis filem. Okey, contohnya plastik lah. Kita kepit pada satu hujung dengan satu hujung dan kita tarik. Okey, bila kita tarik dan kita akan tengok sampai tahap dia putus, okey, berapa pressure yang diperlukan, berapa kekuatan yang diperlukan untuk tarik, berapa kilo load. Okey, berapa newton load. Okey, berat yang diperlukan untuk menarik satu-satu packaging punya filem itu membolehkan dia putus. So kita boleh ukur kekuatan dia, tensile strength dia. Okey, itu nama tensile strength. Kita tarik bagi patah ataupun bagi putus. Okey. So yang ini kita boleh gunakan mesin tensile strength machine lah. Okey, nanti insya-Allah kalau kita ada kesempatan kita tengok mesin tu ada kat lab. Okey, mungkin kita akan buat lab test jugalah. Kita tengok keadaan kalau sempat lah. Okey, so seterusnya, okey, water vapor transmission rate. Yang ini kita ada cerita dulu awal-awal dulu kan. Saya ada cerita WVTR dalam tajuk permeability kali depan kan. Okey, so water vapor transmission rate ni, okey, kita boleh check secara manual. Okey, kadar penembusan air yang melalui filem kita. Okey, method macam saya bagi tahu kali lepas tu lah. Okey, kita letak berapa hari, kita kira berat air dalam satu kontainer yang ada penutup dia, ada plastik. Okey, dalam masa berapa hari, berapa kandungan air yang terlepas. Okey, cuba ingat balik pada chapter 1 kali lepas kita ada chapter 2 kali lepas saya rasa. Kita ada cerita pasal WVTR. Okey, so yang ini pun ada mesin juga. Ada juga mesin, okey, di mana kita boleh kira kadar ketembusan wap air. WVTR. Ni itu kita ada cerita dalam chapter sebelum ni lah. Okey, so next, okey, impact strength. Okey, this designed to measure ability of film to withstand fracture by shock. The test is a measure of toughness of the material. It is a combination of deformation and breaking properties. Okay, impact strength ini adalah untuk kita check kekuatan untuk kita menghadapi impact. Okay, impact macam ni maksudnya pelanggaran lah. Pelanggaran. Okay, so kalau
kalau kita ada contoh-contoh impact yang boleh berlaku adalah shock tadi lah contohnya. Kalau terjatuh ke, okey, terlanggar antara satu packaging dengan packaging ke, okey. So kita nak tengok berapa kadar tekanan, okey, untuk packaging kita tu boleh pecah ke, boleh konyok ke, impact strength. Kalau dalam lab pun kita ada contohnya untuk kita check impact untuk kotak. Di mana kita tekan kotak tu, tengok kotak tu kemek tahap berapa. Okey. So tu kategori impact strength punya check lah. Tekan kotak tu kemek je, kita stop. Okey, kita nak tengok berapa tekanan untuk kemekkan satu-satu packaging yang kita nak test tu. Okey, so ini adalah contoh-contoh test yang kita boleh buat pada packaging kita. Okey. Contohnya seperti impact strength, WVTR. Okey, check WVTR tadi, jangan sila check balik. Ini lebih kepada check permeability. Permeability, okey, kadar tembus terhadap satu-satu filem packaging. Okey. Tensile strength, okey, tear resistance, burst strength. Okey. So ini jenis-jenis test yang boleh kita buat lah. Alright. So ini contoh-contoh lah mesin-mesin. Okey. Yang di sebelah kiri, gambar di sebelah kiri, okey, itu adalah tensile strength. Okey. Kat tengah-tengah tu yang putih tu, itu adalah gambar packaging punya material yang dia nak tarik. Dia kepit dekat atas, dia kepit kat bawah, dia tarik, satu tarik ke atas, satu tarik ke bawah. Okey, dia akan check berapa force yang diperlukan, load yang diperlukan untuk buat packaging film itu putus. Okey. Okey, yang bawah tu, okey, itu shock test lah, impact test. Okey. Yang belah kanan, okey, itu adalah contoh mesin untuk check WVTR, kadar tembus apa ni, wap air pada satu-satu filem. Ni WVTR. Okey, yang belah kanan. Okey. Alright, so that's all for chapter 6. Okay. Okay, nanti kita akan bincang lebih dalam dalam FB live kita nanti. Okay, thank you very much. Assalamualaikum.